Okay. What? Yeah, I think so. You take this one. That's the. Just keep it. Okay, okay. Banyak ilmu pengetahuan tentang Alright. pasangan tradisional orang Cina. Kami juga telah melihat banyak pasangan tradisional seperti Cheongsam, kipas tradisional, kaligrafi, Batu-batuan Cina. dan sebagainya. So, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hai semua, hari ini kita akan bercakap mengenai kipas tangan masyarakat Cina. Kipas tangan ini sering dikenali sebagai Zishan. Ianya dihasilkan pertamanya pada dinasti Song dan menjadi popular pada dinasti Ming. So, dalam kaligrafi masyarakat Cina, kipas tangan ini dilihat sebagai membawa nasib yang baik. Namun, pada hari ini, ianya hanya digunakan sebagai alat tradisi dalam cerita-cerita dan drama-drama tradisional. Juga terdapat pondok kita di mana Chinese Art, Material and Mounting. Kita juga boleh melihat banyak craft tangan tradisional orang Cina. Ya, kebanyakan barangan ini diperbuat daripada jade, pearl dan juga logam-logam. Ya, jangan salah faham, ini juga merupakan barangan buatan Malaysia. Ya, bukan saja benda-benda baru. Dan membeli barangan ini dapat menstabilkan ekonomi negara. Pasal Cheongsam atau lebih dikenali sebagai Qipao. Qipao merupakan satu pakaian tradisional atau pakaian rasmi orang Cina yang telah diasaskan oleh masyarakat Cina di China pada 1929. Qipao dipakai oleh pekerja di Xiamen Airlines serta merupakan pakaian sebahagian sekolah di China. Kebiasaan kita dapat melihat bahan ini digunakan apabila masjid perkahwinan atau perayaan musim bunga. Perkataan Cina ini ialah jianzi. Segalanya bermula pada abad kerana manusia menggunakan bahan nipis seperti emas, sutra dan logam nipis untuk mengukur corak ini. Setelah beberapa abad lagi, ini menjadi kebiasaan antara orang tua serta perempuan kerana tradisi keikuran ini telah diturunkan secara turun-temurun dan sehingga ke hari dipraktikkan oleh masyarakat hari ini. Itu melambangkan semoga berjaya dan kebahagiaan. Barangan tradisional ini digunakan untuk menghiasi perkahwinan semasa perayaan musim bunga sebagai kebahagiaan dan harapan untuk tahun baru Cina yang akan datang. Kaligrafi. Nama kaligrafi dalam bahasa Cina ialah Shufa. Kaligrafi bermula 4,000 tahun yang lalu dan ia dicipta 2,000 tahun. Dia digunakan semasa Han Dynasty iaitu 2,000 tahun yang lalu. Pada hari ini, kaligrafi digunakan sebagai hiasan untuk Tahun Baru Cina. Dia diletakkan dalam rumah orang Cina dan digunakan di dalam pendidikan rendah di sekolah Cina kat Malaysia. Kaligrafi juga boleh digunakan sebagai hiasan, oleh itu kaligrafi boleh dijumpa dekat museum-museum dan galeri Cina. Nowadays, Chinese lanterns, also known as Donglong, are most commonly seen in the Festival of Lanterns. However, in the beginning, as we learned from the Center of Malaysian Chinese Studies, the festival began with Emperor Liu Zhang. Emperor Liu Zhang was a Buddhist who mandated all inhabitants of China to light lanterns in Buddha's honor on the 12th day of the first lunar month.
Lanterns today almost all have hues of red, as red signifies a virtuous life and booming business, moving away from its Buddhist roots. Benda yang saya pegang itu ialah topeng Cina. Sebutan topeng Cina dalam bahasa Cina ialah mianji, iaitu alat muka. Topeng Cina boleh didapati semasa perayaan Tahun Baru Cina dan juga persembahan opera. Topeng Cina dicipta 3,500 tahun yang lalu sebagai alat perayaan, alat acara keagamaan. Pelbagai warna mempunyai maksud yang berlainan. Contohnya, merah bermaksud kekayaan, kuning bermaksud kejahatan, hijau bermaksud keganasan, dan hitam bermaksud kejujuran. Saya akan berbincang tentang Chinese note ataupun diketahui sebagai simbol Cina, iaitu Zhongguojie dalam bahasa Cina. Kraft tangan ini telah dicipta pada dinasti Tang dan Song, dan ini adalah kraft tangan yang orang Cina selalu menggunakannya untuk mendekorasi rumah, tokong, ataupun dipakai oleh wanita bersama chongsam sebagai dekorasi. Kerana bangsa Cina percaya bahawa simbol Cina akan membawa keamanan dan juga perpaduan. Itu saja. Terima kasih. Tentang kepentingan fund